Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kita test suara sikit. Suara saya jelas ke? Jelas. Jelas. Alhamdulillah, jelas tuan. Silakan. Alhamdulillah. Baik, yang berusaha lagi dimuliakan Pegawai Pendidikan Daerah Tanah Merah, Tuan Haji Nik Muhammad bin Nik Lib atau Haji Talib. Yang dihormati lagi dikasih para pegawai pendidikan, para guru atau pendidik jajahan Tanah Merah dan semua tuan-tuan pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 12 Mei 2021 bersamaan dengan 30 Ramadan. Baik, apa khabar semuanya warga pendidik yang sangat dikasihi? Semoga sentiasa dalam keadaan baik dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama dan selamanya marilah kita bersama merampakkan sepenuh syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya kita pada hari ini, waktu ini, walaupun di alam maya, inilah antara ujianlah yang perlu kita hadapi dengan muhasabah diri dan sentiasa dalam keadaan bersyukur. Mafhum janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, barang siapa yang bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya. Tetapi sebaliknya bagi yang tidak bersyukur atau kufur, azab yang pedih menanti. Na'udzubillah. Tuan-tuan, perempuan pendidik sekalian, program kita pada hari ini bertajuk memperkasakan ibu dalam PDP. Ya, ini ya. Tuan Haji Nik, ya, program memperkasakan ibu dalam PDP ya. Mungkin ramai daripada kalangan tuan-tuan dan perempuan yang sudah tahu atau belum tahu atau mungkin pernah dengar tentang ibu. Okey. Dan ingin tahu dengan lebih jelas lagi tentang ibu ni kan. Jadi insya-Allah alhamdulillah pada hari bertuah ni, jadi trainer ibu kita iaitu Dr. Maryam Ismail dan Dr. Mazni Ismail akan bantu beri pencerahan insya-Allah. Seberingkas tentang trainer kita pada hari ini, saya kenalkan seringkas. Saya kira ramai yang sudah mengenali Dr. Maryam Ismail, seorang pesara pensyarah cemerlang IPG kampus Kota Baru dulu. Dr. Maryam atau panggilan nama manja Umi Yam lah. Di kalangan kami ni panggil Dr. Umi Yam lah ataupun Umi Ye. Memang orang lama yang hebat lah. Mantan pena kaunselor KWSB-nya, tutor OUM-nya, unitarnya, supervisor praktikum UPSI ya, Dr. Umi Yam. Dr. Maryam juga ialah seorang kaunselor berdaftar dan beliau adalah pengasas kepada terapi khas yang dinamakan sebagai Quranic Spiritual Therapy ataupun QST. Seterusnya trainer kita yang kedua, Dr. Mazni Ismail. Beliau ialah seorang pensyarah kanan program pendidikan awal kanak-kanak di Kolej Politek Mara Kota Baru dan juga ketua bidang pendidikan awal kanak-kanak. Antara perkhidmatan beliau panel pembangunan pendidikan awal kanak-kanak kepada organisasi Jabatan Perpaduan Negara, Kemas dan juga Pasti Malaysia. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi, selama 1 jam ni insya-Allah. Jadi ada empat fasa utama pencerahan tentang e-book ni yang akan dikongsikan oleh kedua trainer kita yang hebat ni. Kongsikan apa itu e-book, mudahnya sebenarnya nak tulis e-book ni, then Big Y e-book dan perkasakan e-book dalam PDP. Seterusnya sekarang iaitu abad ke-21. Maka diharapkan mood raya kita insya-Allah, mood raya pada hari ini mudah-mudahan dapat membantu tuan-tuan perempuan pendidik lah. Perhatian yang khusus untuk waktu yang sangat terhad. Baik, saya serikan permulaan perkongsian oleh trainer kita melalui rangkap pantun dan sepotong doa. Kicau burung memecah sunyi, angin bertiup dingin sekali. Sungguh segar pagi ini, terasa tenang di dalam hati. Tinggi menegak si pohon jati, tempat burung hinggap berteduh. Ilmu itu pelita hati, kelak hidup akan terus. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau lah yang memudahkan. Maka mudahkanlah perkongsian ilmu kami pada pagi ini, Ya Allah. Daripada sejak awal hingga akhir. Ya Allah, Engkau lah yang maha sempurna. Maka sempurnakanlah segala kebaikan pada kami pada hari ini. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillah, baik tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah. Dr. Umi Yang pun dah bersedia di talian sejak awal lagi. Nampak aura semangat tu nak kongsikan ilmu tu. Maka terus saja saya persilakan Dr. Umi Yang dengan perkongsian. Silakan Umi. Terima kasih anda moderator. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'ansir rabbi tamim bil falaq. Yang dihormati, yang berusaha Tuan Haji Nik Muhammad bin Lip, adinda saya, merakat sahabat saya dan merupakan idola satu ketika dulu. Bekas kaunselor jugalah PPD kita ni, orang hebat, bekas pidato yang tersohor lah satu ketika dulu, juara pidato di Malaysia kita. Berusaha timbalan-timbalan pegawai pendidikan daerah Tanah Merah, yang berusaha Dr. Mazli selaku sahabat saya, yang berusaha penolong-penolong pegawai pendidikan daerah Tanah Merah, dan dia hormati wakil-wakil daripada semua sekolah dan PPD Tanah Merah Kota Baru Kelantan. Okey. Alhamdulillah, rasa bersyukur kita pada hari ini kerana diberi kesempatan untuk saya berkongsi sedikit ilmu. Untuk makluman sahabat-sahabat guru, mungkin ada yang kenal, mungkin tak ada kenal. Saya ni baru nak masuk 2 tahun lah ataupun 3 tahun pencet. Semangat guru kita ni, roh guru ni walaupun kita pencet, dia masih segar. Jadi sehingga ketitisan akhir saya berkhidmat, guru-guru muda, pensyarah-pensyarah muda, dia kata nak pencet pun kerja lagi. Pada kita, untuk ingatkan diri saya juga dan adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, bekerja ni dia hakikinya bila kita dipencetkan terus daripada Allah. Itu tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak bagi sumbangan, tak boleh buat apa dah. Lagi mana kita diberi buat, lagi mana kita diberi kesempatan untuk berkhidmat, jagalah wahai adik-adik, sahabat-sahabat guru semua. Sebab kita bila dah keluar daripada sistem kita, dia kata kau main apa, nak mengajar. Dia kata pelik, apa dulu tak mengajar situ. Kau dah pencet pun nak mengajar. Itu ingatkan pada Umi kepada adik-adik, sahabat-sahabat guru semua insyaAllah. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya ni. Puan ni, slide yang seterusnya. Okey. Ni mungkin, untuk pengenalan sahabat semua, saya ada klinik Quranic Sota Piwana Center ni lebih kepada klinik kaunseling.
dan alhamdulillah masih lagi beroperasi, cuma setakat sekarang ni oleh kerana pandemik mungkin hanya secara talian, dan saya juga merupakan sukarelawan talian kasih untuk Lembaga Kaunselor Malaysia. Okay, seterusnya ni, next slide. Okey, sesungguhnya setiap amalan tu berdasarkan niat. Sesungguhnya setiap apa yang kita buat ikut apa yang kita niatkan. Kata orang putih, you are what you think. Tapi alhamdulillah lah, saya sangat bersyukur sangat dapat sahabat seperti mana Tuan PBD, orang yang ilmuwan, bila kita berkongsi dia sampai kata no. Okey, tak apa Kak Ia, kita buat. Saya rasa terkesima seorang PBD yang begitu hebat, dan setiap kali ada majlis ilmu yang pernahlah saya sempat 2 kali. Untuk etika tempat tu tak sempat mungkin kerana uji dengan suami saya ini masuk luar. Jadi saya mohon maaf lah Tuan Haji. Okey, seterusnya Tuan Haji, apa ni Dr. Wazni? Dr. Wazni, okey. Okey, sekarang mari kita sama-sama niatkan. Tadi moderator dah baca, dan mari kita sama-sama untuk menghangatkan supaya masuk ke dalam hati. Jadikan ini sebagai ibadah kita yang terakhir pada Ramadan kali ini, insya-Allah. Okey, ambil tangan kanan semua, letakkan di dada kiri. Pegang jantung kita. Pegang, saya nak anda semua, sahabat-sahabat pendik pegang sini. Allah. Tarik nafas dalam, perlahan-lahan lepaskan. Okey, cuba kita niatkan saja. Aku menghadiri majlis ilmu webinar memperkasakan ibu dalam PDP pagi ini untuk menuntut ilmu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah catatkan dia sebagai satu ibadah pada kita. Okey, seterusnya Dr. Mazni. Okey, barang siapa merintih jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudah baginya jalan ke syurga. Masya Allah. Kalau kita berbandingkan kita dengan sahabat kita di Gaza, menitis mata mereka terpaksa mempertahankan diri dan agama bangsa untuk pada region ni. Kita hanya berperang untuk mendapatkan ilmu. Rasanya kitanya banyak kemudahan yang Allah beri. Alhamdulillah. Maka raihkan kesempatan yang Allah bagi. Mungkin sikit sebanyak biodata saya dah diceritakan mungkin sepintas lalu Dr. Mazni. Okey, itu di antara yang perkhidmatan saya punya kepakaran. Alhamdulillah, sekiranya ada pihak sekolah, kita dari konteks ini macam seperti mana program kita tidak menggunakan bayaran, lebih pada perkongsian ilmu. Jadi untuk program komuniti ni saya dan Dr. Mazni dan tim kami termasuk Coach D, kita tidak menggunakan bayaran, insyaAllah. Dan seterusnya, okey, seterusnya mungkin kita akan melihat sendiri. Ini di antara sijil-sijil kepakaran. Okey, kita fokus pada perbincangan kita pada hari ini, iaitu fokus perbincangan saya akan fokus pada 3 insya-Allah kalau diberi kesempatan masa. Pertama tentang apa yang dikatakan ibu, apa yang dikatakan ibu dan mudahnya menulis ibu. Mungkin dari konteks menulis hari ini kita sebagai rakan-rakan pendidik, bagaimana nak menulis bahan-bahan pengajaran pembelajaran untuk diubah kepada bentuk digital, insya-Allah. Okey, kita lihat dari segi kenali ibu, apa dia ibu? Dia adalah berbentuk ibu ini merupakan bentuk elektronik, iaitu ada format PDF, EPUB, MOP, AZW, KF8, PDP dan HTML. Kemudian kita tengok dari segi senangnya ibu ni, dia senang dimuat turun dalam komputer, dalam laptop, dalam telimpo pintar dan tablet dan sebagainya. Manakala sumber dalam kita nak menulis ibu ni, dia bentuk tulisan, bentuk gambar dan bentuk infografik, bentuk mungkin ada berkaitan dengan panduan. Mungkin sebagai guru kita ada apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar kita, dan mungkin tutorial untuk pelajar, dan juga mungkin maklumat atau pengetahuan yang kita nak kongsi dengan pelajar. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana ini di antara ibu yang student. Dr. Mazni, teruskan slide-nya. Bagaimana ini adalah paparan kita punya kami punya website, digital website. Saya tak nak
sentuh banyak ni mungkin akan dikongsi oleh Dr. Mazni nanti. Dan seterusnya kita nak melihat apa perbezaan buku fizikal dengan buku elektronik. Semua orang tahu kebanyakan kita semua tahu di mana buku fizikal biasanya, katalah kita kaitkan dengan buku teks buku teks. Dia kos dia mungkin mahal dan mungkin juga dari segi tempat ruang penyimpanan dia agak besar berbanding dengan buku digital. Manakala digital kos dia murah manakala dari segi storage dia, tempat ruang penyimpanannya hanya dalam gadget ataupun dalam dalam hard disk manakala dari segi proses penerbitan buku, sama ada buku teks ataupun buku-buku fizikal lain, dia memerlukan masa yang terlalu panjang. Kebetulan saya pernah terlibat dalam penerbitan buku dengan DBP. Terpaksa ambil masa dalam tempoh masa 2 tahun. Mereka ada SOP yang tersendiri dari segi buku teks, buku fizikal pula dia katakanlah tak sampai berapa masa, mungkin katalah dalam bahan-bahan pengajaran PDP yang sahabat-sahabat guru semua ada, cuma kita pindahkan dalam konteks PDF tu kepada bentuk e-book. Dia ada syarat-syarat tertentu dan mungkin kita tak sempat untuk bincang dengan lebih mendalam pada program kali ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh merangka bagaimana nak menghasilkan e-book yang berkualiti, yang mudah dan cepat InsyaAllah. Manakala jika buku teks ataupun buku fizikal ni kalau tak laku, maka boleh dirambatkan, disimpan dalam stor, kemungkinan akan rosak, kemungkinan juga akan menyebabkan harga dia turun dan sebagainya, menjadikan melibatkan kos terpaksa ditanggung oleh orang yang menerbit atau bahagian penerbitan dan sebagainya. Tapi segi digital ni dia ada impak yang besar kerana kalau di segi sistem ni di masa percetakan dia tidak mengambil masa yang panjang. Dari segi impaknya dia kalau tak laku jual apa, dia hanya disimpan dalam link sebab dia dalam bentuk link. Dia dalam bentuk link manakala dari segi kalau ada kesilapan, dia boleh di-re-upload semula dan diperbaiki dalam bentuk PDF. Tapi manakala dalam buku fizikal ni, kalau kita melakukan kesilapan, terpaksa menanggung kos yang berganda dan kalau kita nak jual, katalah di segi buku fizikal ni, buku teks ke ataupun buku fizikal yang lain, dia memerlukan kena cari di kedai-kedai. Kalau buku tu bestseller, buku yang keperluan yang ramai, kemungkinan terpaksa menunggu untuk mendapatkan buku ataupun untuk menunggu katalah kita beli secara online. Berbalik dengan buku digital ni, dia hanya sekadar boleh di secara online dan dia hanya menggunakan link sahaja InsyaAllah Okey, kita beralih pada My Big One. Okey, sebelum My Big One mungkin apa yang seterusnya Dr. Mazni, kita teruskan pada Big Y. Mengapa Big Y Umi ataupun saya yang beria sangat nak mengajak semua terlibat dengan ibu. Slide yang seterusnya Dr. Mazni Okey, My Big Y saya seterusnya My Big Y saya ni dah berumur kan, masa tak tahu bila Allah nak panggil balik ke kampung asal kita. Jadi saya melihat ini sebagai satu legasi untuk saya tinggalkan kepada generasi kita. Katakanlah saya sebagai kaunselor, mungkin ada pengalaman-pengalaman ataupun pengetahuan-pengetahuan yang boleh di-share dengan komuniti, dengan pelajar dan dengan mereka yang ingin mendalami bidang-bidang ilmu kaunseling dan mungkin juga Big Y saya yang kedua, impian dan hasrat. Untuk makluman sahabat, saya pernah tulis dalam pernyataan hasrat saya 5-6 tahun yang lalu ni, saya pernah tulis dalam pernyataan. Jadi sebelum saya terlibat dengan ibu saya pernah tulis, saya bacakan saya punya kasih saya, aku menjadi Masya Allah berniat nak jadi jutawan untuk nak apa, kenapa tu, nak bantu orang-orang yang dalam anak yatim, sekolah-sekolah tahfiz dan aku menulis buku modul PhD pendekatan rawat intervensi Islam
kebanyakan buku-buku ke arah umum bina ummah. Buku-buku terpampang di kedai-kedai buku seluruh Malaysia, Brunei, Singapura serta pelosok Asia Tenggara. Allahu Akbar. Kebetulan dengan bersahabat dengan Dr. Mazli, dia telah memperkenalkan ibu, sister ibu. Maka impian saya untuk pergi ke seluruh negara tu, seluruh pelosok international tu, rupanya terbina dan tercapai dengan melalui ibu ni. Untuk makluman sahabat-sahabat, ibu ni dia ada satu sistem, dia terlibat kepada 16 buah negara, dan insyaAllah mungkin Dr. Mazli akan sentuh sedikit dalam lepas ni. Yang ketiga, keinginan ataupun passion. Saya ni memang berminat dalam penulisan. Selepas saya, sebelum saya menghadapi pencen saya dah berkira-kira aku nak buat apa nanti. Maklumat, bila kita ada satu keinginan yang besar, sebab pada saya mengikut Dr. Dorden Darus, saya lebih pada personal pandangan saya, saya tak mahu saya jadi penyakit nyamuk terhingga pada saya. Jadi saya nak menulis sebagai satu latihan minda untuk memudahkan saya punya pemikiran saya, dan secara langsung dia juga telah menyebabkan kita rajin sihat. Sebab kita boleh express, dan ianya menjadi satu terapi pada saya. Dengan menulis ni, alhamdulillah dengan izin Allah, hampir tujuh ibu saya telah hasilkan sepanjang saya berada sejak pada bulan 11 2020. Alhamdulillah. Okey, kita pergi pada big one saya yang keempat. Yang keduanya, yang keempat saya nak kongsi ilmu, pengalaman tu sekurang-kurang menjadi amal jariah saya. Apabila sudah tiada lagi, macam mana nak tahu saya tu sebagai penandaan saya pernah wujud di dunia ini. Dengan melalui penulisan ni, maka saya harapkan ia menjadi batu nisan pada saya. Anak-anak cucu saya satu ketika nanti, Tok Mi aku rupanya sama penulis. Tok Mi aku ada kongsi ilmu dan mengajarkan satu, insyaAllah, agar apa yang saya tulis ni akan menjadi amal jariah yang berterusan, menjadikan bila saya sudah tiada di alam maya ini, mungkin sekatu masa tu amalan-amalan itulah yang dapat membantu saya di dunia yang kekal abadi nanti. Okey, yang kelima, pembelajaran dan profesional. Nah, pernah anak sendiri, sahabat-sahabat kata apa, pencen pun nak bekerja lagi. 2-3 hari lepas, cucu saya yang sulung, Tok Mi tak pencen lagi ke? Masya Allah, kakak, Tok Mi tak pencen, tapi kita orang Islam tak akan pencen sebagaimana kita kena bekerja menuntut ilmu ni sehinggalah keliaran. Oh gitu, Tok Mi. Ya, inilah yang akan tolong Tok Mi bila Tok Mi mati besok. Dan kakak, bila kakak dah dewasa nanti, kakak akan tahu siapa Tok Mi. Mungkin di situ kakak akan melihat apa sumbangan Tok Mi pada dunia konseling dan sebagainya. Baru tahap satu tu bertanya. Sebab tengok Tok Mi dia walaupun pencen tu macam tidak pencen, sentiasa berada di depan komputer. Bersama dengan mereka, walaupun dia akan bermain dalam persekretan bilik, mereka pun terdorong untuk ambil pensil menulis bersama-sama dengan saya, insyaAllah. Okey, seterusnya kita nak melihat dari segi aspek ini di antara buku-buku yang pernah saya hasilkan. Masa dulu saya tak pernah terfikir pun, next slide Dr. Mazli, tak pernah terfikir pun nak dulu hanya menulis sebagai penulis DBP. Tapi saya bukan penerbit. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya juga next slide Dr. Mazli, secara langsung saya tulis, saya terbit sendiri buku saya melalui e-book. Okey, seterusnya next slide. Nah, ini di antara buku-buku yang pernah saya hasilkan, buku yang DBP. Next slide Dr. Mazli. Buku DBP yang pernah saya hasilkan itu terapi kejiwaan berasaskan Al-Quran. Next slide Dr. Mazli. Dia itu di sini pengalaman
dia buku fizikal. Terpaksa menunggu hampir 2 tahun untuk dipublishkan. Bukan kerana apa, mereka ada SOP yang ketat untuk mencapai supaya kualiti dan penerbitan tu terjaga. Dengan izin Allah, alhamdulillah, buku saya mendapat bestseller peringkat DBP dan mendapat johan antara buku-buku peringkat pensyarah seluruh IPDM yang terlaris pada tahun 2019. Di akhir selepas saya apa kata orang pencing. Ini di antara buku-buku. Slide yang seterusnya Dr. Mazni. Di antara buku-buku ni panas-panas lagi iaitu buku dan di antaranya Dr. Mazni teruskan cepat-cepatkan dulu ni. Kita mungkin masa tak ini di antara buku-buku yang terdapat di prestasi yang terdapat di website ni yang boleh diguna pakai pada ibu bapa dan guru, insya-Allah akan diterangkan dengan lebih jelas pada Dr. Mazni. Okey, next slide pergi pada buku Umi ni, teruskan dulu. Okey, ini buku ni sebab saya sebagai kaunselor, kita banyak bahan-bahan untuk kita share dengan audience, dengan netizen. Jadi hasil daripada ceramah ni saya tukar daripada PDF kepada bentuk buku. Oleh kerana bahan dia banyak, mana menjadi 2 siri, iaitu memupuk kasih, Nur Kasih. Ini baru panas-panas lagi di website bookstore saya. Okey, seterusnya. Next. Okey. Ini di antara Big Y. Saya tak nak sentuh Big Y yang panjang untuk dalam pada berbincang dengan sahabat-sahabat sekalian berkonsep ni. Saya nak terus pada Big Y, pada pakar bidang, sebab cikgu sahabat-sahabat guru semua adalah cikgu. Jadi bagaimana kita nak share bidang-bidang kepakaran kita? Katalah mengajar matematik, bahasa Inggeris, sains, sejarah. Bagaimana kita nak ambil bahan-bahan pengajaran kita yang sudah ada tu, kita nak tukar kepada bentuk digital untuk memudahkan dimuat turun oleh pelajar dan untuk memudahkan kita dalam proses pendigitalan dalam kita masa proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya kita tengok kenapa slide seterusnya kita melihat writing empower kita. Maknanya Gina yang menulis ni seperti mana saya kata tu, dia lebih memperkasakan kita. Jadi dengan kita menulis tu sekurang-kurangnya dia akan menentukan kita dalam komuniti. Okey, kita terus kepada 10 sebab kenapa buku digital perlu diperkasakan kepada buku teks perlu diperkasakan pada digital. Okey, slide seterusnya Dr. Mazni. Okey, pertamanya kenapa buku digital teks yang perlu digitalkan, dia akan menjimatkan dan kerajaan boleh menjimatkan hampir 70% daripada kos buku teks kepada buku digital. Manakala pula dia bentuk dia, format dia bukan PDF dia dalam bentuk format EPUB, di mana dengan mudah disimpan di mana-mana peranti dan dia punya kapasiti dia tu 10 kali ganda lebih ringan daripada PDF biasa. Maknanya kalau PDF 3 MB, manakala digital ni dia dalam lingkungan 300 KB saja. Maknanya dia lebih ringan. Manakala buku digital ni ataupun buku teks digital ataupun e-books ni, dia lebih interaktif dan dia lebih buku hidup dan boleh dimasukkan video dan link sebagainya. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat semua, untuk next slide Dr. Mazni, kita melihat kenapa buku teks perlu digitalkan, kerana dunia sekarang ni dunia digital. Manusia sekarang berada dalam sekarang ni the right time. Maknanya pelajar-pelajar tengok anak kita, cucu seusia pandai pegang gadget. Maknanya mereka ni adalah digital native kepada pendigitalan ke arah e-book. Dalam konten ni pula dia diubah, disesuaikan, dia mudah customize. Dan buku elektronik ni juga dia memelihara hak pemilik hak cipta, hak cipta terpelihara. Dan seterusnya dia juga buku elektronik juga boleh dimuat turun disk dan disimpan bila-bila. Ada orang kata
kalau tak ada internet macam mana? Dia sebenarnya dia sekali je muat turun. Bila kita dah dimuat turunkan, dia boleh katakanlah sekolah pelajar-pelajar tak mampu nak gunakan digital, nak gunakan peranti dan sebagainya. Sekolah ataupun cikgu boleh menggunakan projektor. Cikgu akan pancarkan buku-buku digital ni dalam kelas ataupun secara insya-Allah kalau keadaan pandemik kita boleh menggunakan pengajaran pembelajaran secara e-book kepada pelajar-pelajar dan seterusnya dari segi seterusnya buku elektronik dia tidak semuanya bergantung pada internet dan dia lebih mesra peranti. Dia boleh dibaca dalam platform yang mana-mana. Slide yang akhir dalam e-book ni dia boleh dan lagi teknologi ni telah sedia ada dan dia bukan saya roket. Benda dah ada dah. Kita sudah berada dalam zaman teknologi. Jadi kita guna. Kita nak tak nak, kalau kita tak ikut perubahan, kita yang ketinggalan. Jadi why not kita fikir sendiri. Mana kita apa kata orang kena upgradekan punya skill kita. Okey, insya-Allah. Sekarang kita nak pergi pada bagaimana nak menulis pula. Macam mana nak menulis bagaimana nak menulis ibu. Ni, go slide yang seterusnya. Okey, bagaimana nak menulis? Tak tahu nak mula. Macam mana nak tu tak tahu nak mula. Lepas tu lepas nak mula tak tahu nak tulis. Mesti itu biasa. Mana itu normal kalau sahabat-sahabat pendidik macam mana nak buat, macam mana nak tulis. Okey, slide yang seterusnya kita kalaulah kata ibu kata kita nak jual. Kalau jual kat mana nak jual? Atau kalau nak terbit, siapa nak terbit? Modal ada ke? Mungkin akan disentuh sikit sebanyak pada Dr. Bazli. Saya masukkan doa insya-Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ni sangat berhajat pada ilham dan ilmu pemberianmu. Kau alihkan padaku untuk menjadi ibu matematik. Contohlah tu dalam PDP tu. Itu di antaranya. Okey, mungkin saya boleh buat dalam bentuk apa ni kata orang pemetaan macam mana kita nak tulis, kita dalam bentuk pemetaan macam mana nak merancang menulis buku. Seterusnya Dr. Bazli, slide seterusnya kita pergi tips macam mana kita nak merancang menulis buku. Yang paling penting untuk menulis ni selagi dengan big word kita. Kita sebagai cikgu akademik kan. Apa big word kita? Nak tulis untuk apa? Mesti untuk student kan. Jadi kita buat pemetaan dulu. Nak tulis berdasarkan tajuk ataupun silibus yang kita nak tulis. Mungkin kita tak muat nak tulis semua. Mungkin kita fokus pada satu-satu sub-topik dulu. Yang penting kita kena rajin menulis. Orang yang pandai menulis tak semesti dia berjaya menjadi penulis. Orang yang rajin menulis, daripada rajin tu dia akan proses melatih, memantapkan kemahiran dalam menulis. Jangan lupa, seboleh-boleh tulisan kita ada alimat-alimat, akhlak atau nilai-nilai murni dalam kita punya penulisan. Okey, seterusnya Dr. Bazli. Seterusnya, kita melihat seterusnya, kita itu kalau cerita, kalau bukan dari konteks bahasa, apa cerita pendek nak dimuat turunkan dalam e-book kita. Mungkin kita buat apa alami, apa yang kita nak buat tu sejajar dengan yang kita faham. Apa yang kita dalam konteks pengalaman kita. Semasa kita menulis, itu tak kira lah matematik ke sains ke, kita tulislah dengan rasa kasih sayang. Kita buat tu jangan ada niat dalam hati kita, ada pelajar aku ni bukannya pandai sangat pun, buat gitu-gitu dah. Jangan. Itu doa tu. Ingat, kata-kata tu adalah doa. Okey, seterusnya. Seterusnya ni, okey. Merancang menulis, mereka awal mungkin menulis, mungkin kita kena tanyalah guru-guru, pakar-pakar bidang, guru cemerlang dan sebagainya awal. Mungkin kita boleh tiru gaya-gaya orang lain dulu. Mesti menulis. Tapi yang paling penting kita mesti rajin menulis. Untuk pandai menulis, nak buat buku, bahan-bahan pengajaran menulis. Bakat hanya 30% saja. Kegigihan 70% untuk menentukan kita berjaya atau tidak dalam proses menulis kita. Okey. Seterusnya Dr. Bazli.
lagi Coach D? Berapa minit lagi Coach D? Okey, teruskan ni. Jadi Teruskan. cuba kita Teruskan. Okey, cuba kita kesan bila perantaraan kita untuk menulis. Nak menulis tu bismillah dulu, istighfar dulu. Baru kita tulis. Sebab jadikan kita menulis tu sebagai jadi kebaikan pada pelajar kita. Lapangkan masa untuk juang untuk hidup, untuk tujuan hidup, bukan keperluan hidup. Fikirkan siap. Kita nak jadi. Biar siap, biar jadi, kata orang Kelantan. Belajar menulis dari hati sampai ke hati. Untuk makluman perkongsian dengan sahabat kan. Saya kebetulan tutor secara macam inilah webinar. Macam mana? Walaupun secara webinar, kebanyakan pelajar-pelajar Cina yang bila kita sampaikan tu, alhamdulillah, bila kita ikhlas dalam penyampaian kita dengan izin Allah, mereka dapat pegang skor markah yang tinggi. Kita mengajar dengan ikhlas dan dia belajar dengan ikhlas. Dalam proses pembelajaran, kesediaan mesti ada proses kesediaan antara cikgu dengan pelajar. Kalau cikgu bersedia, pelajar tak bersedia, tak jadi juga. Kalau pelajar bersedia, cikgu tak bersedia, tak jadi juga. Jadi dalam konsep pembelajaran mesti ada kesediaan daripada cikgu dan juga pelajar. InsyaAllah. Seterusnya, ni dah antara contoh dah ni. Mungkin kita tak perlu buat buku ibu pengajar, tak perlu banyak-banyak. Kita buat dalam bentuk mungkin dalam 30 muka surat ataupun 30 muka cukup dah. Dalam tulisan dia besar. A5 form tu mesti 14. Sebab dia bentuk yang senang selesa pelajar nak membacanya. Jadi contoh pengenalan atau tajuk. Mungkin kita ambil satu tajuk atau dua tajuk ataupun tiga tajuk je. Pilih isu atau topik dan buat pemetaan dulu untuk kita nak menulis. Contoh yang kedua, yang seterusnya pemetaan dokumen ni. Okey, ini di antara contoh dah pemetaan saya kalau orang sakit. Ini di antara yang saya buat lah. Okey, seterusnya. Go on. Okey, seterusnya ni. Okey. Ini pemetaan mumpun lokasi yang saya buat. Okey, seterusnya Dr. Mazmi. Seterusnya, okey. Ini nak kongsi dengan cikgu-cikgu, dengan sahabat-sahabat, dengan pegawai-pegawai, dengan Tuan Haji ni. Ini nak tadi kita kata ibu ni kepada cikgu. Tapi ibu ni juga boleh kita bagi pada pelajar. Contohnya, marketing potential ni, pelajar ni, Wan Izzati Syahirah ni, SPM tahun 2018. Straight A. Jadi, dia sudah menulis pengalaman dia dalam pengajaran dia belajar kenapa dia dapat straight A. Alangkah buntutnya dia. Katalah kandidat kita SPM ni 450k. Estimate 10% dia yang beli buku dia. Dia sudah dapat 45k. Bila dia jual, dia ambil serendah RM10 atau RM8 saja. Bayangkan setiap dapat hasil daripada jualan ibu dia. Okey, seterusnya. Ini adalah yang seterusnya adalah adik yang berumur 8 tahun, wahai sahabat-sahabat pendidik. Maknanya boleh kita tengahkan ibu ni cara gaya menulis ataupun macam mana pelajar-pelajar didedahkan untuk menulis pengalaman-pengalaman mereka dalam ibu. Contoh ni adik ni dia Moshe ni dia umur 8 tahun. Pengalaman COVID-19 dia telah tulis dalam bentuk ibu. Seusia 8 tahun sudah pandai menulis. Maknanya di sini oleh kerana saya nak ambil perhatian. UPS sudah tak ada. Bermakna bukan tidak ada. Mana kita boleh buat sesuatu. Contohnya guru-guru konseling, guru-guru bimbingan, memperkayakan apakah betul-betul aktiviti yang boleh untuk memperkasakan dari segi personality, dari segi minda kanak-kanak tahun tahap 1 dan tahap 2 di sekolah rendah. Ini di antara cadangan yang saya usulkan. Okey, seterusnya. Next slide, Dr. ni. Ni hampir sampai ke penghujung lah ni, insyaAllah. Dia tu di antara buku-buku yang terdapat dalam website saya, insyaAllah. Okey, slide yang seterusnya ni.
Ini adalah kedai ataupun klinik saya, Quranic Soul Therapy Wellness Center, berada di Peringkat. InsyaAllah sekiranya tuan-puan memerlukan perkhidmatan untuk perkongsian, boleh PM untuk mendapatkan perkhidmatan, insyaAllah. Okey, seterusnya saya rasa sampailah pada waktunya untuk saya mengundur diri. Saya akhiri dengan perkongsian saya, iaitu air tak akan mengalir jika tak disalur. Pelita tak akan mengalir jika tak dipasang. Besi wajah tak tajam jika tak diasah. Kalau kita tak mulakan, dia tidak akan memberi apa-apa manfaat. Dan sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan apa yang wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Miyam bagi perkongsian buka minda tentang e-book tadi, sangat mengujakan. Semangat Dr. Umi. Nak kongsi, kalau boleh nak kongsikan sebanyak mana yang boleh sambil bergabat masa sutuk ni. InsyaAllah, insyaAllah. Tuan puan-puan pendidik, macam mana dengan perkongsian tadi? Jelas ke penerangan Dr. Umi yang tadi? Pelajar ni kita macam mana? Boleh cope ke dengan perkongsian? InsyaAllah. Baik tuan-tuan, Alhamdulillah bagi saya satu penerangan ringkas tapi komprehensif untuk mengenal ibu. Bagi tuan-tuan pendidik yang mungkin perlukan lebih sedikit penerangan, ada sesi pendek untuk Q&A insyaAllah di akhir webinar ni. Jadi apa yang saya boleh lihat bahawa ibu ni akan dan telah pun sebenarnya jadi satu trending pembacaan ataupun delivering the knowledge, akan jadi menu rujukan bagi penyampaian ilmu lah. Bahkan dalam database kami, bahkan sudah ramai para profesor, doktor, pensyarah, pakar bidang, tokoh korporat yang dah hasilkan e-book masing-masing untuk sharing dia orang punya knowledge lah, dia punya kepakaran. Alhamdulillah. Dan insyaAllah penerangan seterusnya bagi e-book digital abad 2021 nanti Dr. Mazni akan kongsikan. Dr. Mazni pun dah di dalam talian. Saya terus saja mempersilakan Dr. Mazni untuk tajuk perkongsian e-book digital abad ke-21. Silakan Dr. Mazni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pendidik yang hadir hari ini dan yang berusaha diucapkan kepada Tuan Haji Nik Muhammad Didik selaku Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah kesudian menjemput kami untuk kata berkongsi ilmu dengan para pendidik semua dan para pegawai yang hadir bersama hari ini. Saya ucapkan terima kasih lah sebab hari ini hari persiapan lagi waktu Pak nak. Okay, alhamdulillah dengan orang kata keinginan yang tinggi, maksud tinggi untuk membantu anak bangsa macam mana kita nak memperkasakan terutamanya dalam PDP, dalam pendidikan terutamanya kepada anak-anak kita yang mengalami satu kejutan lah bagi kita pandemik COVID-19 yang tinggi. Okey, sekarang pun bertambah semoga kita doakan sama-sama kita doakan supaya ia beransur dengan lebih baik supaya kesihatan kita dengan lebih baik dan anak-anak kita dapat belajar seperti biasa insyaAllah. So hari ini apa yang dikongsikan hari ini bersama para pendidik semua. Okey, kita teruskan sebab saya punya last kali ni saya nak cerita pasal digital. Okey, Umi dah cerita apa itu e-book. Okey, maksudnya cikgu dah tahu e-book ni sekarang ni e-book adalah bila sebut e mestilah digital dan bukan kata face boleh pegang boleh tapi dalam bentuk soft copy. Menggunakan orang kata lebih kepada bahan-bahan dalam digital. Kalau kita tengok slide saya ni bersharekan, besarkan sebab line dia jadi lambat sikit dia tak boleh jadi slideshow. Pertama kita tengok gambar yang pertama dalam slide saya adalah boomers. Boomers dulu menggunakan phone. Phone zaman dulu, mak besar. Boomers. Sekarang dah berlaku kedua adalah Gen Z. Gen Z kita guna desktop. Dulu cikgu dibekalkan dengan desktop. Lepas tu kita ada laptop. Sekarang pada hari ini, Gen Z hari ini,
Pembelajaran menggunakan telefon, dah ada phone. Okay, Gen Z. Maksudnya bila kita cerita seperti Umi Yam cerita tadi, kita dah digital, anak-anak kita dah digital native. Okay, digital native. Okay, apa itu digital native? Seperti yang kita tengok hari ini, digital native ni okay, lebih kepada dunia digital. Kan kalau tengok tangan anak-anak gerak okay, gerak dengan laju, mata dengan laju sebab menggunakan okay, yang fast, semua yang laju lah pasal digital. Kalau kita tanya okay, macam mana nak buat ni? Okay, bagi je kat anak kita, dia tak apa Umi saya buat. Okay, dia lebih cepat daripada kita. Okay, dan saya nak cerita hari ni bila sebut My Digital, inisiatif My Digital berhasrat memperkasakan setiap rakyat. Okay, ini adalah ucapan PM kita, Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri kita. Inisiatif My Digital berhasrat memperkasakan setiap rakyat Malaysia dari Perlis sampailah ke Sabah, membaiki kehidupan rakyat setiap aspek. Okay, kalau kita tengok kat sini, idea dan plan untuk tingkatkan digital, mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi, urusan perbankan kewangan lebih mudah dan teratur, dan kita tengok yang keempat itu adalah memberi akses pendidikan secara maya. Kepada semua pelajar, akses pendidikan secara maya. Okey, itu adalah dikaitkan dengan digital dan membawa kemudahan-kemudahan lah segi perubatan, kepencan terpencil. So kita dapat di situ, ini adalah inisiatif kerajaan yang kata memberi akses pendidikan secara maya. Dan di sini pelan hala tuju transformasi digital yang mampu mengupayakan sektor perniagaan untuk berdaya saing di peringkat global untuk memantapkan kelancaran dan kecekapan lah. Okey, kalau kita tengok realiti pada hari ini bila sebut abad 21 berlakunya ledakan teknologi. Ini berita harian tuan-puan, cikgu-cikgu yang dikasihi sekalian, ini adalah berita harian 12 Jun 2020. Tahun lepas baru ni. Industri diasak arus digital. Macam kita tengok gambar tu kan, lambat buku bercetak, buku fizikal. Bayangkanlah tuan-puan pada hari ini, kita tak, pergerakan kita terbatas. Nak pergi kedai buku. Takut COVID-19. So disarankan duduk kat rumah. So anak-anak kita, yang penting kita nak fikir kepada anak-anak kita. Dan di sini pembacaan secara maya menguasai dunia. Realiti harus hadapi dengan positif. Realiti zaman ini harus dihadapi dengan positif. Pembacaan digital akan terus akan mengambil secara 100% di era milenium. Ini bukan saya kata, ini adalah laporan berita harian 12 Jun. Bacaan digital menjadi transformasi pemikiran semasa. Masyarakat harus terima hakikat bahan-bahan bercetak bakal tinggal sejarah. Ini adalah kata-kata penulis, wartawan berita harian 12 Jun. Sama-sama kita fikirkan, ini adalah orang kata satu input yang baru ataupun input yang boleh kita jadikan sebagai anjakan paradigma kita ke arah dunia digital kepada anak-anak, nak membantu anak bangsa kita. Dasar pelan digital yang baru dilancarkan. Kita tengok kat sini. Kalau kita tengok kat sini, 70,000 bilion pelaburan dalam pendigitalan. Dan kalau kita tengok kerajaan, slide saya yang kerajaan tu, 100% penjawat awam celik digital. Celik digital. Itu adalah nombor satu pada dasar kerajaan. 100% penjawat awam celik digital. Dan My Digital jadi sasaran meretasi 3 fasa 2030. Sehingga 2030. Dan lagi saya kongsikan, ini trend global. Ini adalah trend global. Memilih, menulis dan menjual buku digital adalah keputusan yang tepat selari dengan trend terkini. Maksudnya kita kena beralih, kita kena move on, kena bergerak. Dulu suka baca buku fizikal, diperlukan juga, tapi dah berkurangan. Mungkin disebabkan oleh dengan pandemik COVID-19, perlu trend global ini perlu memilih menulis dan menjual buku digital adalah
keputusan yang selari dengan trend kini. Dan kini dunia semakin dipengaruhi digital. Daripada cara masyarakat berinteraksi, perniagaan beroperasi. Kan tengok sekarang ni beli menggunakan apa? Shopee. Tak payah pergi kat kedai. Order tengok telefon, order. So perniagaan beroperasi sehingga kepada kaedah kerajaan menyampaikan perkhidmatan. Dan sinilah dikatakan digitalnya. Dan kita kaitkan dengan kisah COVID-19 dan penulis e-book. Dan kedai ataupun kesan pandemik COVID-19, banyak kedai buku ditutup. Betul ke? So saya akan terangkan. Teknologi mengubah kepada pada hari ini, saya pun cerita maksudnya di IPT, di sekolah pun mengalami benda yang sama. Kita telah mengubah ataupun berlakunya perubahan, teknologi mengubah norma kepada online. Online tak semestinya kita guna laptop. Guna telefon itu adalah digital. Adalah teknologi. Online PDBR. Tengok WhatsApp cikgu hantar ni. Tengok YouTube, bla bla bla, alamat ni. Buat latihan, WhatsApp ada cikgu. Itu adalah teknologi mengubah dunia. Dah mengubah norma. Dan penulis buku fizikal dah bertukar kepada e-book. Nanti saya tunjukkan nanti setelah last ni saya akan tunjukkan. Kedai buku fizikal dah jadi kedai e-book, dah jadi online. Boleh beli online. Tak perlu pergi kat kedai, boleh beli secara online. Masya Allah. Dan sumbangan kepada kelestarian juga. Bila kita sebut e-book, e-book ini adalah less paper. Mengurangkan penggunaan kertas. Purata 80,000 hingga 100,000 pokok ditebang setiap hari untuk pengeluaran kertas. Bayangkan tuan-tuan, 20,000 galen air digunakan untuk memproses 1 ton kertas. Satu pokok pen hanya mampu mengeluarkan 16 rim kertas saja. Banyaknya sumbangan kita kalau kita berubah kepada e-book. Dan pada yang lepas pun dah ceritakan, dulu masa saya belajar dulu cikgu kata dah kita ni akan kekurangan dari segi dari segi geografi, kekurangan dari segi penggunaan tenaga, air akan berkurangan, pokok-pokok ditebang. Itu dah dibelajar dan ia berlaku pada hari ini. Diceritakan oleh cikgu-cikgu zaman dulu ni, maksudnya kita boleh tengok pada masa ini dan dikatakan bahawasanya purata 80,000 hingga 100,000 pokok ditebang setiap hari untuk pengeluaran kertas. Dan air pula 20,000 galen air digunakan untuk memproses 1 ton kertas. Satu pokok pen hanya mampu mengeluarkan 16 rim kertas. Bayangkan tuan-tuan semua. Dan saya hari ni nak ceritakan sedikit ilmu yang ada, apa yang kita gunakan, kita sebut prestasi. Sebut prestasi. Kenapa ini adalah bahan-bahan, maksudnya prestasi ni satu platform yang kita boleh letakkan bahan-bahan yang digital tu dalam satu je. Tak perlu cari kat lain. Dan kenapa kita katakan kat sini, ni adalah berita-berita yang ada dalam online, ada dekat media massa. Kedai-kedai buku mega ditutup, siapa yang salah? Nak salahkan siapa? Tengok kat sini, Popular, MPH. Kita dekat KB, Kota Baru kita ada juga Popular. Dekat KB Mall tak salah saya ada. Makin kecil. Dan MPH akan tutup 2 cawangan terakhir di Singapura jelang September. Ini adalah berita berita yang dikeluarkan ataupun yang ditulis dalam media massa, dalam paper. 2 cawangan terakhir kedai buku MPH di Singapura dijualkan tutup pada Julai. Ini pada tahun 2000. Dan ini juga MPH juga dikatakan tutup 2 cawangan terakhir. Ini berita setempat. Maksudnya banyak ada kedai-kedai buku yang ditutup. Ekoran daripada pandemik COVID-19. Kalau kita tengok, ini adalah data. Ini kenapa saya ambil Selangor, sebab nak ceritakan Selangor adalah satu tempat yang ramai. Anak-anak ramai. Kalau kita tengok, jumlah murid adalah 900,000 lebih. Bayangkan
tidak dapat jalankan, tak dapat sertai kelas secara fizikal. Macam mana kita nak bantu? So inilah yang tajuk hari ini, memperkasakan ibu dalam PDP. Ibu inilah yang kita nak bantu, yang kita nak share kepada cikgu-cikgu semua, kepada para pendidik semua, macam mana ilmu yang kita ada, bahan yang platform yang telah ada di sini untuk membantu anak-anak kita. Untuk membantu anak-anak kita. Dengan lebih sistematik lah. Ni maklumat-maklumat ni prasekolah. Bayangkan ada berapa. 3 buah sekolah beroperasi tanpa murid. Beroperasi tanpa murid. Kat mana murid tu? Mesti nak menggunakan bahan-bahan digital. Yang ni saya dapat ceritakan. Ni dah kita tahu prestasi dah lebih 20 tahun dalam bidang penerbitan. Saya tahu cikgu semua dah bila sebut prestasi ni mesti cikgu tahu. Yang inilah kita nak membantu sekarang ni. Buku fizikal ini dijadikan bahan digital, dijadikan e-book. Nanti saya tunjuk satu-satu kat cikgu. Ini adalah prestasi. Di sini adalah satu orang kata prestasi ni satu dah orang kata publisher dan yang memberikan material fokus kepada prasekolah, fokus kepada primary secondary, yang orang kata prestasi ini membantu terutama di dalam bidang pendidikan. Dan di sini sejak 2000, sejak tahun 2000 lagi, prestasi ini dah mengeluarkan million of book and education aid for school going children from the urban to urban rural area of Malaysia. Banyak So di sini macam mana kita nak bantu, UPSR pun dah tak ada. Kita nak kaitkan dengan PT3 dan sekarang dah ada SPM. Dan kita nak kaitkan dengan e-book ni dengan pelbagai peringkat umur yang boleh menggunakannya. Dan saya akan tunjuk, ini saya nak ceritalah. Saya akan tunjuk kat mana bila satu platform yang diletakkan dalam satu, kita bolehkan dapat semua bahan ni. Bahan untuk SPM semua ada, bahan untuk PT3 semua ada kat sini. Hanya dengan menggunakan telefon dan telegram. Bukan nak ngempen tapi nak cerita. Bukan nak ngempen tapi nak cerita pasal ini yang telah digunakan ataupun yang tersedia ada, yang dah ada dalam platform pun. Contoh. Contoh kita nak baca buku. Nak baca buku tentang ataupun nak buat karangan. Di sini dah ada jelas banyak karangan-karangan yang diberikan. Dan saya tunjukkan sistem. Saya tunjukkan sistem pada tuan-puan semua. Saya sharekan. Sekejap, line lambat sikit. Sekejap ya. Boleh lagi 5 minit, Coach D? Boleh untuk saya 5 minit? InsyaAllah kita harap tuan-tuan pendidik pun boleh ke? Kita bagi beberapa minit lagi. 5 minit saya nak tunjukkan kat mana kita boleh dapatkan. 4 minit lagi kalau ikut je tu tak? Macam mana kita boleh dapatkan bahan-bahan digital ni. Sekejap saya share. Boleh nampak tak telegram saya ni? Boleh kan Coach D? Nampak tak? Saya Nampak. Okey ke? Okey, nampak telegram saya. Sekarang ni saya buka website lah yang telah tersedia bahan-bahan e-book ni. E-book yang dikaitkan dengan kita nak cerita pasal prestasi. Buku-buku yang boleh dijadikan rujukan untuk anak-anak. Tak perlu pergi kedai, semua dah tersedia. Saya pergi je kat sini. Alright. Ni buku ni nanti tuan-puan akan dapat ni kalau bersama bersama Umi yang nanti. Mungkin Tuan Haji boleh terangkan. Ni prestasi publication. Contohnya saya nak cari bahan berkaitan dengan SPM. Saya klik je. SPM. Nampak? Ini bahasa Melayu dinamik SPM. Saya nak beli buku ni lah ataupun saya nak rujuk buku ni lah, macam mana?
Okay, so sekarang kan dunia digital boleh beli secara online, boleh rujuk secara online. So saya nak bukalah, tak puas hati apa ni bahasa Melayu digital, dinamik SPM, pengetahuan dan kemahiran bahasa, tapi apa isi kat dalam tu So saya nak tengok dengan lebih jelas. Okay, so saya pun preview. Okay, boleh preview kat sini boleh beli secara online, bukunya tak mahal. Okay, hanya RM12. Bayangkan berapa ratus muka surat yang boleh kita gunakan. Ini adalah buku daripada fizikal dijadikan e-book. Okay, dijadikan e-book. Okay, saya preview kan. Okay, so saya nak tengok buku ni cerita pasal apa. Okay, nampak? Okay, so saya dah buka. Okay, penulisnya adalah Sulaiman Zakaria mengikut KBSN. Nampak? Untuk tingkatan 4 dan 5. Okay, so cikgu bagus untuk cikgu sebenarnya nampak? Ni buku asalnya. Nampak? Ni dah dijadikan soft copy dan dah dijadikan e-book. Nampak? Ini. Ejaan, latihan. Nampak? Kita boleh preview sebanyak 10 muka surat je. Tak boleh lebih lah. Okay? Sebab yang nanti kena beli lah yang ni Okay, okay, alright. Lagi nak tengok buku lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak cari buku lain lagi, boleh. Okay, pergi je. Okay, dekat prestasi tadi. Okay, saya nak tentang apa? Tentang buku, okay, primary English. Terus. Nampak? Koleksi 100 karangan tahap 2. Dui bahasa. Berapa ringgit? RM8 je puan. Puan-puan RM8 after discount. Okay, bayangkanlah kalau kita beli buku fizikal berapa puluh, ada 40, ada RM30. Bayangkan ini adalah buku fizikal, buku e-book, bukan fizikal. So kita previewkan apalah cerita di sebalik buku ni. Okay, bahan-bahan dah tersedia. Okay, ni nak membantu anak-anak kita. Okay, kan dicetakan ke-9, bayangkan cetakan ni dah ke-9 dan dijadikan dalam bentuk e-book. Nampak? Nampak ni duit berjaya melarikan diri untuk anak-anak. Ya Allah, banyaknya. Okay, bahan rujukan yang boleh diberikan dan digunakan untuk anak-anak kita. Okay, itu saja untuk saya pada hari ini. Okay, ada apa-apa ke Umi nak tambah? Umi nak tambah ke? Umi ada tambah ke? Okey, terima kasih Dr. Mazni. Sebenarnya ini adalah intro je tuan-tuan sahabat-sahabat guru Puan ni intro. Kalau nak lebih mendalam, lebih ni kita boleh buat fokus lah mungkin ikut Zoom sekolah ke sekolah rendah, sekolah menengah. Dia sebab ni kita hanya ilmu hanya setakat pengenalan. Untuk bahan-bahan kita Dr. Mazni kita boleh bagi tu mungkin Tuan Haji ni boleh bagi sesiapa yang berhajat dalam kita punya grup kan Dr. Mazni kita boleh share lah insya-Allah. Dan ini hanya langkah permulaan. Kalau berminat kita boleh ini hanya lebih PDP sebenarnya. Dalam konteks e-book lagi mendalam lah. Kita untuk sekolah kita tekankan pada PDP dululah. Bagaimana menghasilkan buku-buku digital, buku e-book kepada pengajar pembelajaran. Dan bagaimana kita sendiri nak menulis bahan pengajar pembelajaran kita. Lepas tu kita nak publish ataupun kita mungkin nak jual dan sebagainya. Kita ada platform dia insya-Allah. Itu saja pada saya Dr. Mazni. Mungkin Pak Nik dah ada nak cakap apa-apa tu macam bergerak dari bibir tu. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mariam dan juga Dr. Mazni dan semua yang telah menyertai program kita pada hari ini, membuka jalan asas awal untuk kita memperkasakan lagi penggunaan e-book dari segi semua ada pengalaman tertentu mengarang menulis sini dan kita salurkan melalui e-book ini. Kepada tim yang telah sudi berkongsi ilmu dan semua hadirin yang telah menyertai Tenang-tenang Air di Laut Papan Kolik Mudik ke Tanjung. Hati terkenan, mulut menyebut yang baik, rasa nak junjung. Terima kasih semua. Terima kasih.
Selamat Hari Raya. Okey, silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Saya itulah saya test tadinya. Saya nampak dah aura orang lama ni. Tapi saya tak berani nak menjual lah. Apatah lagi saya nak membeli. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Mazni tadi bagi penerangan luaskan lagi minda kita lah pasal ibu ni kan. Memang sekarang ni era digital lah. Tak lagi dah. Gen Z ni memang cepat lah dari fast kan. Upaya mereka untuk eksplorasi ta'akul memang sangat cepat. Siapa Gen Z ni? Generasi kita lah. Seterusnya dah anak-anak kita, saudara kita yang bakal memimpin dunia ni insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan pendidik ni pun memang kita tahu dah cikgu-cikgu kita ni kan. Cikgu-cikgu dulu, cikgu-cikgu anak kita juga. Dah follow pun ni. Terutama sejak pandemik COVID ni lah. Ada arah dah benci online pun jadi kena suka. Sebab nak tunaikan amanah menyampaikan ilmu. Dah. Jadi dah tuan-tuan, sesi yang pertama tadi yang Dr. Umi berkongsikan tadi pasal pengenalan tentang ibu, kenapa ibu ni sebahagian daripada rutin kehidupan dia sekarang ni, dan Dr. Mazni luaskan lagi tentang era kita. Jadi kita bukalah masa yang kita janjikan nak ke akhir sesi ni, kita ada Q&A pendek. Mungkin daripada kalangan cikgu-cikgu yang mungkin inginkan lagi sedikit penjelasan. Jadi inilah masanya untuk cikgu-cikgu boleh tanyakan soalan. Kita buka soalan insya-Allah. Okey, cikgu-cikgu silakan. Ada soalan ke? Sekarang ni kita buka soalan Tuan Haji Nik. Kepada tuan-tuan pendidik, cikgu-cikgu semua. Silakan, ada yang nak bertanya apa-apa? Jam saya menunjukkan 11.05 lah. Kita kata extra 5 minit lah. Masalah. Asalkan orang sudi menerima, kita sudi memberi insya-Allah. Adakah cikgu soalan yang tentang ibu, macam mana nak hasilkan ibu yang berkualiti ataupun sebenarnya basically tak tulis ibu ni mudah sangat. Cuma dalam waktu yang singkat memang kita tak dapat nak terangkan sebab kita punya sasaran kita just sebagai introduction saja. Kamu tu sebab mu nak raya ni mungkin ada juga buat persiapan tak akhir Kalau Dr. Manda tadi buat hari waktu tupak ni Ada ke kalangan cikgu-cikgu kita? Ada soalan-soalan? Saya bagi masa 2 minit lagi Dr. Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Cikgu Nida, teruskan. Sebenarnya saya sangat menarik lah bagi perkongsian hari ini. Cuma mungkin saya sarankan bukan mungkin untuk kali yang akan datang, boleh dikongsikan bagaimana nak menghasilkan ibu itu secara teknikalnya. Itu saja. Okey. Dr. Mi ataupun Dr. Mazni, silakan respon untuk soalan Cikgu Nida tadi. Bagi Dr. Umi lah cakap. Okey, terima kasih Dr. Nida. Sebenarnya kalau sebelum ni webinar kita lebih pada penghasilan ibu. Tapi oleh kerana menghormati kebanyakan di universiti baru lepas webinar dengan UPSI, dengan UiTM, dengan IPD, kita fokus pada penulisan. Tapi oleh kerana masuk PPD ni kena kecik hangar jadual dulu lah. InsyaAllah saya rasa Tuan Haji bila-bila kan kita boleh usulkan lepas raya lah Nanti buat lepas raya mungkin kita akan rancang lah dengan Tuan Haji ni macam mana kalau mendapat ada permintaan. Tapi kita akan minimize lah kelompok tu sebab bila dalam bentuk bengkel ni kapasiti kita biasanya dah teman ni tidak lebih pada 50 kan Dr. Mazni kan? Ya. Dan mungkin kalau you nak share saja tu kita link FB lah untuk yang lebih kepada bengkel penulisan ni dia lebih berfokus lah dan kena buat by doing selalu. Bukan kata hari ni lebih pada perkongsian sikit intro lah. Saya serahkan pada Dr. Mazni, mungkin ada nak tambah lagi.
Okey, terima kasih Dr. Yap. Okey, macam ni untuk biasanya bengkel ni kita guide. Guide ni bermaksud kita guide, coaching, orang kata tulis sampai jadi. Jangan tulis saja tak terbit. Sebab itulah yang bengkel kita biasa kita buat tulis, terbit dan pasar. Tulis, terbit dan pasar. Maksudnya cikgu nulis, kita terbitkan kat mana mungkin kita ambilkan ISBN untuk cikgu sebab kita nak jadikan ia berkualiti dan dijadi sebagai sumber penggunaan kepada masyarakat. Kita ambil ISBN dan kita pasarkan nak pasar ke mana? Mesti ada platform yang membantu kita. Sebab tu dah saya tunjuk tadi prestasi tadi. Buku yang berkualiti cikgu-cikgu tulis dan kita pasarkan. Kat mana? Dalam platform lah. Biasanya kita sebab platform yang kami sertai salah satu syarikat yang kami sertai ni adalah MSDA dan membantu untuk pasarkan e-book ni. Maksudnya dah ada 16 buah negara yang boleh tengok buku kita ni. Itu yang paling seronoknya sebab kita tak syok sendiri, ada orang nak baca buku kita. InsyaAllah. Yang penting kita adakan bengkel bersama. Yang penting seperti Umi yang cakap, kita fokus. Kita buat kata tulisan tu berfokus utamanya dalam pendidikan dan mengikut kepakaran tuan-puan semua. Kepakaran cikgu matematik, cikgu nak tulis apa. Contohnya mudahnya seperti yang teacher ada tim kami, master trainer kami buat mudahnya sifir. So macam mana nak dapatkan ataupun tips mudah untuk dapatkan orang kata ingat sifir tu dengan lebih baik. Mudahnya sifir. Dan buku tu juga antara laris juga yang dibeli. Sebab bayangkan kalau kita tengok ada Izzati tadi berapa ribu kan, berapa K, 45K yang kata yang memerlukan bahan-bahan ini. Dan terutamanya kita dengan pelajar kita tak boleh face to face. Kita tak boleh face to face buat masa sekarang dan bahan-bahan ibu inilah dijadikan bahan orang kata PDP kita. Itu saja untuk daripada saya. Saya serahkan kepada Coach. Silakan Coach. Okey, sebelum tu Coach, saya mencadangkan agar kita terus merancang untuk yang kedua ini. Jadi doktor tentukan tarikh, kita akan buka penyertaan. Yang ini kena daftar lah 50 orang kita daftar, kita buat secara tutup gitu, tentukan tarikh dan kita jalan selepas raya nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Dr. Nida ke menjawab ke soalan tadi? Terima kasih banyak-banyak atas respon yang diberikan. Saya sangat gembira lah. Cuma saya ingin bertanya, sekiranya bengkel yang dijalankan tu, adakah ia hanya berfokus kepada konten PDP atau dia ada konten kepada penulisan seperti buat cerita, buku cerita atau sebagainya? Boleh saya cuba je Dr. Mandi? Boleh, silakan. Dia dua-dua Cikgu Nida. Dia ada dua-dua. Kreatif ada dan tu pun ada. Sebab dalam tu ada berbagai-bagai genre, ada berbagai-bagai kepakaran. Ada editor, ada doktor pakar, ada bahagian semua bidang. Cuma dalam pendidikan tak lama orang kita terlibat. Contohnya daripada betul-betul pakar USM, mereka kan ada bahan-bahan medical mahal kan, pelajar-pelajar dia nak beli. So Prof Nazar dia ubah kepada ibu menjual seharga $2 ataupun RM8 satu. Bayangkanlah berapa banyak pelajar-pelajar seluruh dunia yang beli bahan-bahan medical tu. Dan katakanlah bahagian macam tu dia kata bahagian kreatif, boleh, tak ada masalah. Digalakkan. Mana kita untuk bahan-bahan pembelajaran kepada pelajar-pelajar. Contoh macam dalam buku itu ada kreatif dari segi luahan rasa. Contoh buku-buku Umi kalau tadi dah dijelaskan, nak share mungkin masa tak memizirkan meeting kita, mungkin saya dan Dr. Majid akan bagi penekanan lebih. Ada beberapa buku yang saya hasilkan, di antaranya PhD. Saya hasilkan atau suara hati seorang ibu. Maaf, Anita ni tik menggoda suami.
siri 1 dan siri 2. Pengalaman kita kan. Macam kata tadi saya kalau wajib sakit, bagaimana pengalaman saya mengurus suami yang stroke. Jadi apa pun peluang yang kita ada, pengalaman kita jadikan dia satu bentuk macam perkongsian untuk kita share dengan orang lain. Dan saya kata amat-amatlah digalakkan lah. Kalau ada pengalaman mungkin pernah terlibat dengan DBP dalam mungkin Cikgu Anida pernah terlibat dengan aku dan dialu-alukan. Cuma di platform kita ni kita semua berbagai yang dah export dah ada, yang baru nak bermula pun ada. Kita raikan semua. Menulis. Macam mana dah nulis? Kena baca baru tulis. Selaras dengan apa tu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi jadikan peluang untuk kita nak ubah sedikit, mungkin kita kata ubah tingkah laku, tapi kalau kita nak ubah perangai bangsa, kita kena ubah dengan melalui pendidikan, melalui penulisan. Itu sahaja daripada Umi. Terima kasih Umi. Sama-sama Cikgu Nida. Terima kasih Tuan Haji Nik pun dah bagi tahu tadi kan. InsyaAllah kita akan terus proceed. Kita raya puas-puas di rumah kita. InsyaAllah. Lepas ni next insyaAllah kita proceed untuk naik bengkel lah. Sebab kita introduction je. Untuk penerangan yang lebih jelas, secara teknikalnya memang kita akan run bengkel. Sama ni pun kita dah run, saya ingat dah 4 bengkel dan akan masuk di bengkel yang kelima pada 26 bulan Mei ni insyaAllah. Ya, teman ni. Baik, Alhamdulillah. Ada lagi soalan daripada cikgu-cikgu? Sebelum kita nak tamatkan kita punya webinar ini. Alright, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maka saya mengesahkan insyaAllah. Mungkin tak ada lagi soalan dan mungkin mudah-mudahan cikgu orang yang sama dan ada tambah rakan-rakan lain, sahabat-sahabat rakan pendidik lain untuk kita sediakan diri untuk next webinar. Tuan Haji Nik, tadi kita mulakan webinar kita dengan doa. Okey, Assalamualaikum. Ya, Cik Mahdi teruskan. Minta penceramah tolong jawab ada pertanyaan-pertanyaan dekat FB lepas ni lah. Kat FB. Ada soalan ni? Ada yang tanya pasal hak cipta apa semua tu, ada yang saya dah jawab lah tu. Tapi minta tolong. Dah jawab tentang, saya pun tak tengok FB pun. Sekejap antara soalan tu Cik Mahdi boleh bacakan tak? Dia tanya hak cipta macam mana? Okey, untuk nanti bengkel kita perjelaskan lagi. Bengkel biasanya bengkel yang saya anjurkan lah ni dah 5 kita buat dengan Umi dan saya, tim Umi dan sebagainya. Kita dah siri kelima kita punya bengkel. Dalam bengkel kita tu kita akan cerita copyright. Okey, copyright dan kita akan cerita juga macam mana nak mohon EISBN nak dapatkan kita punya pengiktirafan tu. Semua kita akan ceritakan sebab hari ni memang tak sempat untuk saya ceritakan dalam masa sejam ni. Semua nak adun ni, adonan jadi kuih gaya ke apa tak tahu. Kalau kita campurkan hari ni, so saya dan Umiyah sebab Tuan Haji ni pun dah bagi green light untuk kita buat bengkel bersama-sama, dan saya dan Umiyah dan teams akan kupaskan dengan lebih baik dari segi copyright, EISBN, menulis dengan baik, pemetaan macam mana, itu memang kita dah punya kepakaran untuk khas untuk ibu ini. InsyaAllah saya dan tim akan berikan kata ilmu-ilmu ini untuk next bengkel, insyaAllah. Terima kasih. Okey, jadi secara ringkasnya yang dapat saya simpulkan, ni adalah bengkel untuk menghasilkan ibu, mendapatkan hak cipta. Mendapatkan hak cipta tu kita ceritakanlah macam mana dapat hak cipta. Okey. Jadi selepas tu menerbitkan ibu dan memasarkan ibu. Ya, betul Itu Cik Mahdi. objektif hari ini. Ya, Okey. sampai. Terima kasih. Ya, sama. Dijok Cik Mahdi. Okey, terima kasih. Tuan Jenik, tadi kita mulakan dengan doa. Pada hari bertuah ni, saya nak ambil aura orang lama lah. Boleh tak kita nak sudahkan majlis kita ni, webinar kita ni dengan doa daripada Haji ni? Boleh ke?
InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis ilmu yang telah kami lalui tadi, ya Allah. Jadikanlah kami seorang insan, seorang pendidik yang mempunyai semangat yang tinggi untuk meningkatkan gaya dan juga cara pengajaran dan pembelajaran untuk kemenjadian murid-murid kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perjuangan kami dalam bidang pendidikan ini adalah perjuangan yang mendapat pahala yang berpanjangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang sakit, ya Allah, kesembuhkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang bermasalah, ya Allah, kau leraikanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan kami dalam kebuntuan, ya Allah, kau berikanlah jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung Ramadan pada hari ini, ya Allah, Ramadan yang akan meninggalkan kami, janganlah ditinggalkan Ramadan kecuali kami diampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan ditinggalkan Ramadan kecuali kami ditingkatkan ketakwaan, ya Allah. Dan berikanlah keberkatan kepada kami, ya Allah, kepada keluarga kami, ya Allah, sahabat andai kami muslimin dan muslimat seluruhnya, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, tuan-tuan bidik dikasihi oleh Allah SWT. Bagi mengakhiri program webinar kita pada hari ini, saya mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan daripada saya dan para trainer kita. Dan segala kebaikan itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan seperti mana doa Tuan Haji Nik tadi, diberkati permungkinan kita pada hari ini dan diberikan kepada kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Saya endkan dia dengan serangkap pantun terakhir. Sempat juga sekarang tadi yang terakhir. Ini bukan menjawab tadi, bukan menjawab ni, bukan membeli. Session. Okay. Sepanjang Ramadan kita berkorban. Ikhlaskan hati menuju kemenangan. Jalan ke syurga juga berkorban. Semoga ilmu yang dikongsi tadi menjadi ingatan. Alhamdulillah. Akhir kata, aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Salam. Salam. Bila dengar bos tu Haji, bila dengar bila dengar yang lebih 2,000 liter untuk nak buat kertas tu, kita rasa semangat lagi. nak kena potong banyak pokok dan guna banyak air nak buat kertas tu, kita rasa semangat pula nak tulis ibu ni bos. Thank you atas peluang bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum.